Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Pak Pelajar? Jumpa lagi kita dalam sejarah dunia semester 1 ini. Hari ini kita masuk ke tema kedua. Tema 2 dalam semester 1 sejarah dunia. Itu berkaitan dengan institusi pemerintahan dan pentadbiran. Kita mulakan dengan institusi pemerintahan beraja di China, khususnya pada zaman dinasti Ming dan juga dinasti Qing. Jadi teruskan bersama saya, Suka Sensei. Dalam tema 2 sejarah dunia semester 1 ini Pak Pelajar, kita mula dengan temanya iaitu pemerintahan dan pentadbiran. Pelajar kena faham dalam tema 2 ini dia berbeza dengan tema 1, dia berkaitan dengan masyarakat. Dalam tema 2 ini iaitu institusi pemerintahan. Kita akan melihat bagaimana institusi pemerintahan itu berubah. Ini disebabkan oleh perubahan dalam masyarakat. Daripada institusi pemerintahan yang tertua di dunia pada waktu itu, sehinggalah hari ini saya rasa adalah pemerintahan beraja. Di mana pemerintahan beraja, kalau kita lihat di dua negara ini, iaitu China dan Rusia, adalah satu sistem pemerintahan monarki atau beraja yang paling tua dan memerintah wilayah yang paling meluas, paling besar di dunia. Jadi itu China dan juga Rusia. Lepas tu, yang pertama kita kena fahami, apakah institusi pemerintahan beraja yang diamalkan di China dan juga di Rusia. Kemudian nanti kita akan lihat bagaimana institusi pemerintahan ini berubah, yang mengubah sistem pemerintahan dan pentadbiran daripada sistem raja berkuasa mutlak kepada sistem raja berperlembagaan, di mana raja berkongsi kuasanya dengan golongan bangsawan, kemudian dipanggil ahli parlimen untuk mentadbir urus sesebuah negara. Ini berlaku di England dan juga di Perancis. Dari situ nanti kita akan lihat berlakunya perubahan politik yang membawa kepada revolusi Inggeris, revolusi Perancis, revolusi Amerika, itu perang kemerdekaan Amerika. Semua itu membawa perubahan dari segi institusi pemerintahan dan pentadbiran. Jadi manusia, masyarakat itu belajar dari apa yang mereka alami, pengalaman mereka dalam sistem yang mereka alami pada waktu itu, dan mereka menuntut perubahan disebabkan perubahan dari segi ilmu pengetahuan, disebabkan oleh perubahan dari segi perubahan politik, hierarki sosial masyarakat berubah. Ini dari segi kedudukan, ini munculnya golongan pertengahan, ini munculnya ahli-ahli cendekiawan, ini ahli-ahli politician yang baru, ini yang menuntut hak asasi manusia, menuntut kebebasan, menuntut hak sama rata dan sebagainya. Semua itu membawa ke perubahan kepada sistem pemerintahan dan pentadbiran yang mendorong kepada berlakunya revolusi, seperti revolusi Cina tahun 1911 yang menyebabkan berakhirnya sistem beraja di China. Itu juga revolusi Bolshevik di Rusia yang membawa kepada berakhirnya Tsar di Rusia. Jadi semua perubahan ini berlaku disebabkan oleh keadaan. Ini pada abad 16, abad ke-17, abad ke-18, abad ke-19. Apa yang berlaku pada waktu itu telah mengubah keadaan dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran sesebuah negara, sehinggalah wujudnya sebuah negara yang dipanggil Kesatuan Perancis ataupun Persekutuan Amerika. Dan lebih lihat lagi, lepas itu berlaku apa dikatakan sebagai idea tentang negara bangsa. Ini negara berasaskan bangsa, maka wujudlah penyatuan, keinginan untuk menyatukan bangsa yang sama, orang Itali dengan negaranya Itali, ke Jerman dengan negaranya Jerman. Itu yang membawa kepada penyatuan Itali, penyatuan Jerman. Semua ini dalam tema 2 yang akan kita lihat secara terperinci satu demi satu untuk membolehkan kita menjawab mana-mana soalan daripada tema 2 berkaitan dengan sistem pemerintahan dan pentadbiran. Okey, mari kita faham tentang sistem beraja di China. Maharaja di China adalah ketua negara. Jadi kedudukan sebagai individu yang paling berkuasa dalam masyarakat. Seseorang raja atau maharaja mempunyai peranan yang cukup besar secara peribadi, merupakan perlambangan kepada kedudukan kerajaan di China pada waktu itu. Jadi sistem pemerintahan beraja atau maharaja merupakan satu sistem pentadbiran yang meletakkan maharaja pada kedudukan teratas dari segi hierarki politik dan juga hierarki sosial ataupun susun lapis masyarakat, serta menjadi kuasa penentu dalam pentadbiran sesebuah negara.
Jadi jelas maharaja adalah ketua negara dan juga ketua kerajaan yang paling tinggi, paling atas dalam hierarki masyarakat dan hierarki politik. Jadi maharaja yang berwibawa disegani dan seharusnya mempunyai kesejahteraan, membawa kesejahteraan kepada rakyat. Sama ada tidak berlakunya bencana alam, tidak berlakunya perpecahan, pergaduhan, peperangan dan sebagainya. Jadi rakyat dan raja dapat hidup dengan aman dalam sebuah negara. Itu peranan raja kalau kita lihat nanti. Jadi maharaja merupakan satu orang ataupun individu yang membuat keputusan untuk negara. Dia seorang yang membuat keputusan. Dia yang menentukan kestabilan politik, kemakmuran ekonomis, kesejahteraan rakyat. Semua itu adalah di tangan maharaja. Jadi segala urusan negara di bawah seorang yang dipanggil maharaja. Jadi kejayaan atau kegagalan sesebuah kerajaan itu bergantung kepada maharaja itu sendiri. Jadi kalau kita lihat di China ni ada banyak dinasti, iaitu keluarga. Ini keluarga Qin, keluarga Han, keluarga Sung, Sui, Tang, Ming dan juga Qing. Jadi semua dinasti ini mewarisi takhta yang memerintah negara China yang dipanggil maharaja. Jadi seorang maharaja memerintah sebuah negara. Dan kamu kena faham, ada banyak dinasti, ada banyak maharaja. Sehinggalah maharaja yang terakhir, the last emperor di China, dalam dinasti Qing ataupun Manchu. Sebelum berlakunya revolusi 1911. Ini membawa kepada berakhirnya sistem pemerintahan beraja di China. Jadi kita lihat hari ini, China tidak lagi ada raja ataupun maharaja. China adalah sebuah negara republik. Republic Socialist of China. Okay, itu sikit latar belakang. Ini berkaitan dengan konsep maharaja ataupun raja. Maharaja itu besar sebab dia mewakili kawasan yang lebih luas macam China, satu wilayah yang sangat luas kalau kita lihat paling besar, negara paling besar di dunia. Jadi maharaja memerintah sebuah negara yang luas. Kalau raja kecil saja, mungkin lebih kecil wilayahnya, tapi raja atau maharaja itu adalah orang nombor satu yang menguasai politik, ekonomi, sosial sesebuah negara. Berkaitan dengan maharaja juga, raja kena faham bahawa maharaja China merasakan dirinya adalah penting. Maharaja meletakkan dirinya sebagai satu individu yang sangat penting. Ini dari segi sistem feudal. Ini kalau kita lihat, kalau kita fahami dalam sistem feudal ataupun sistem yang berhierarki, bersusun lapis itu jelas maharaja mempunyai kedudukan yang paling atas dari segi hierarki sosialnya. Jadi maharaja sangat berkuasa dan dia memberi kuasanya kepada pembesar yang dilantik untuk membantunya dalam pentadbiran. Itu juga di China. Jadi kedudukan maharaja itu tinggi, besar sebab dia ada kuasa untuk melantik pembesar untuk membantunya dalam pemerintahan dan pentadbiran. Itu perkara yang sangat penting. Dan kita lihat pembesar yang berada di lapisan kedua dan juga rakyat di lapisan di bawah sekali saling menghormati, tak setia kepada maharaja. Ini berkaitan dengan konsep yang dipanggil mandat dari syurga. Jadi berdasarkan kepada kepercayaan agama Buddha dan juga kepercayaan Confucius, Taoisme dan sebagainya, meletakkan maharaja itu sebagai wakil Tuhan, anak surga, the son of heaven. Jadi ini meletakkan kedudukan raja itu sebagai yang paling atas dalam hierarki itu, sebagai satu kedudukan yang tidak boleh ditentang, mesti dihormati oleh rakyat selagi maharaja itu mampu membawa keamanan, kestabilan, kemakmuran kepada negara. Keadaan akan berubah jika berlaku bencana, kacau bilau yang menandakan bahawa maharaja itu tidak lagi mendapat mandat dari syurga. Maka akan berlakulah apa dikatakan sebagai kudeta ataupun proses pengulingan kuasa maharaja, dan maharaja itu akan diganti oleh maharaja yang lain. Itu yang berlaku untuk kita fahami pada waktu ini. Apa yang berlaku di China itu berkaitan dengan konsep-konsep yang saya jelaskan tadi. Okey pelajar, setelah kita memahami konsep maharaja itu sebagai ketua negara, ketua kerajaan yang mempunyai hierarki tertinggi dalam hierarki politik dan juga hierarki sosial masyarakat, kemudian kita lihat yang seterusnya, iaitu kedudukan maharaja. Di manakah kedudukan maharaja itu? Okey, kalau kita lihat dari segi hierarki sosial dengan politik tadi, jelas kedudukan maharaja itu paling atas, berada di puncak pemerintahan dan pentadbiran. Jadi maharaja, dari segi kedudukan maharaja kita boleh jelaskan
dari segi sosial, dari segi ekonomi, dari segi politik. Okey, jadi kita jelaskan satu persatu. Okey, kalau kita ambil contoh, kedudukan maharaja dari segi sosial, memerintah berdasarkan ajaran Confucius. Okey, maharaja kan yang saya jelaskan tadi, maharaja kita kaitkan maharaja itu dengan Son of Heaven. Okey, mendapat mandat dari syurga. Dan juga dalam segi falsafah Confucius itu sendiri, taat serta kepada maharaja itu sangat penting, seperti mereka taat serta kepada ibu bapa mereka. Jadi itu adalah menentukan hubungan sosial antara rakyat, pembesar dan juga maharaja. Dia berdasarkan kepercayaan yang pembesar maharaja itu mesti ditaati dan dihormati. Jadi tugas maharaja ialah mengetuai kerajaan dan melindungi rakyatnya, manakala rakyat pula memberikan taat setia kepada raja, selagi dia membawa kepada keamanan dan juga kemakmuran. Jadi kesetiaan sebagai puncak kebahagiaan dan menyatakan bahawa yang baik harus memiliki ciri pemerintahan yang baik. Raja mesti taat dan setia kepada Tuhan, dan rakyat pula harus setia kepada raja. Itu konsepnya dari segi konsep Confucius. Dari segi sosial, jadi kedudukan maharaja dari segi sosial sangat jelas, sebab dia diletakkan di tempat yang paling atas dari segi hierarkinya. Yang kedua, kedudukan maharaja dari segi ekonomi. Maharaja menguasai ekonomi negara, sumber ekonomi, tanah, buruh, itu rakyat itu sendiri, modal, usahawan, semua itu adalah milik maharaja. Maharaja macam mana dia menguasai ekonomi itu? Dengan melantik pembesar untuk membantunya dalam menguruskan ekonomi negara, membawa kemakmuran kepada rakyat. Ini dari segi mendapatkan makanan, tempat tinggal yang baik dan sebagainya. Jadi segala ekonomi negara seperti pungutan cukai, hasil pertanian, hasil perdagangan, kegiatan penduduk, pembayaran uhti, barang dagangan, kepakaran dan lain-lain, semua dikuasai oleh maharaja. Jadi penambahan dalam pengeluaran hasil pertanian di tanah-tanah yang diusahakan akan menambahkan golongan pembesar dan tuan-tuan tanah serta meningkatkan pendapatan cukai maharaja. Jadi seluruh negara China, tanah adalah milik maharaja. Maharaja akan menganugerahkan kepada mereka yang berjasa kepada maharaja seperti tanah. Ini terutamanya kepada pembesar-pembesar seperti Gubernur, Panglima Perang, Warlord, ataupun juga kepada Ketua Hakim, Sidar-sidar, menteri-menteri dan pegawai-pegawai kerajaan yang membantu raja dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan pada waktu itu. Jadi, kita dari segi kedudukan maharaja, dari segi sosial dan juga dari segi ekonomi. Kedudukan maharaja dari segi politik. Maharaja sebagai ketua tentera. Maharaja juga merupakan orang yang bertanggungjawab membuat keputusan untuk menentukan urusan dan dasar luar negara. Maharaja juga merupakan ketua negara dan ketua pentadbir. Dan dalam kedudukan maharaja juga adalah mengatasi undang-undang. Maksudnya maharaja juga menggubal undang-undang. Yang warna kuning itu menunjukkan peranan ataupun kedudukan maharaja dari segi politik. Jadi urusan mempertahankan negara China dari serangan luar, meluaskan wilayah, semua adalah di bawah tanggungjawab maharaja sebagai ketua negara. Maharaja dibantu oleh pembesar dalam urusan pentadbiran dan pemerintahan negara. Jadi pada waktu itu juga kalau kita lihat urusan perdagangan juga di bawah kuasa maharaja. Maharaja menentukan dari segi hubungan negara China dengan luar. Misalnya semasa dinasti Ming, China mengamalkan dasar buka pintu, ini yang melibatkan banyak kapal-kapal dagang China berdagang ke seluruh dunia. Itu tongkang, kapal tongkang China itu, dia berlayar seluruh dunia, termasuklah ke Melaka abad ke-14. Jadi semua itu berlaku disebabkan keterbukaan maharaja dalam hubungannya dengan luar. Dan maharaja sebagai ketua negara dan sebagai ketua pentadbir akan melantik pegawai-pegawai yang berkebolehan untuk membantunya dalam pemerintahan dan pentadbiran. Di mana dalam dinasti Qing kalau kita lihat seramai 8,648 pengawal diraja yang membantu maharaja dari segi politik untuk memerintah dan mentadbir. Jadi kedudukan maharaja adalah mengatasi undang-undang. Maharaja dibantu oleh pegawai-pegawai yang mahir tentang yang berpengetahuan. Sebab kalau kita lihat kedudukan maharaja itu juga adalah maharaja adalah sumber kepada ilmu pengetahuan. Jadi mana Profesor awal Cina itu
diadakan di China, di Istana Maharaja ni, di mana Maharaja sendiri bertanggungjawab ni, mengendalikan perpesaan itu di istana. Itu adalah salah satu ciri yang menunjukkan bahawa kedudukan Maharaja itu sangat tinggi di kalangan, di mata masyarakat, khususnya dari segi kuasa politik. Maharaja mempunyai kuasa eksekutif, kuasa perundangan dan juga kuasa kehakiman. Ini kata raja adalah juga merupakan undang-undang pada waktu itu. Itu adalah kedudukan Maharaja dari segi sosial, dari segi ekonomi, dari segi politik yang pelajar boleh jelaskan. Okey pelajar, seterusnya kita nak jelaskan tentang peranan Maharaja di China. Bila kita sebut peranan, tadi kedudukan, kita dah jelaskan kedudukan Maharaja dari segi sosial kat mana, dari segi ekonominya di mana, dari segi politiknya di mana. Sekarang kita lihat peranan Maharaja di China dari segi politik. Peranan Maharaja, apa yang pelajar, yang bidang kuasa Maharaja, apakah tugas yang dimainkan oleh Maharaja dari segi politik, itu maksudnya. Ni kita jelaskan peranan Maharaja dari segi politik. Pertama, Maharaja adalah ketua pemerintah. Yang warna kuning ini semua adalah peranan Maharaja. Maharaja sebagai, dari segi politik tu sebagai ketua pemerintah, sebagai mereka orang yang bertanggungjawab melantik golongan pembesar untuk membantunya dalam pemerintahan dan pentadbiran. Menggubal undang-undang. Maharaja juga menggubal undang-undang. Ini 3 contoh yang saya berikan berkaitan dengan peranan Maharaja dari segi politik. Sebagai ketua pemerintah tertinggi negara yang berkuasa mutlak. Maharaja mempunyai kuasa mutlak dalam pemerintahan, di mana segala titah kata raja adalah juga merupakan undang-undang. Jadi setiap arahan atau kata Maharaja akan menjadi undang-undang. Jadi sistem perundangan yang digubal akan memastikan kedudukan Maharaja terjamin sebagai pemerintah yang berkuasa mutlak dan untuk memastikan negara sentiasa aman dan selamat. Jadi pembesar ini akan membantu Maharaja sama ada di peringkat pusat, itu di Peking, dan juga di wilayah-wilayah di China seperti Tianjin, Shantung, Shanghai dan sebagainya. Jadi ada pegawai-pegawai yang dilantik untuk membantu Maharaja dari segi pemerintahan dan pentadbiran. Contoh, Gubernur wilayah. Apa satu lagi adalah Panglima Perang ataupun Warlord, dan orang ketiga penting dalam setiap wilayah adalah Ketua Hakim yang bertanggungjawab untuk menguruskan pentadbiran di peringkat wilayah. Jadi sebarang kesilapan, salah laku yang dibuat oleh pembesar, Maharaja akan memanggilnya ke istana. Bila Maharaja memanggil ke istana, ada 2 perkara. Pertama, dia telah melakukan sesuatu yang baik, yang Maharaja panggil dia untuk memberi anugerah, penghargaan dan sebagainya. Tetapi ada satu lagi, kalau dipanggil ke istana, biasanya ada kesilapan, salah laku, laporan yang diperolehi oleh Maharaja. Mereka perlu menghadap Maharaja. Jika mereka enggan menghadap Maharaja, maka Maharaja akan mengambil tindakan untuk menghantar tenteranya, tentera elitnya untuk menangkap pembesar yang melakukan kesalahan, ataupun mungkin dia akan suruh warlord di wilayah yang berhampiran untuk menangkap mereka yang terlibat. Itu antaranya proses yang berlaku dalam pemerintahan dan pentadbiran. Jadi Maharaja biasanya menyusun institusi pemerintahan itu dengan baik. Misalnya terdapat 6 orang pembesar kanan, Maharaja juga menubuhkan jabatan khas seperti jabatan penapis sebagai mata dan telinga Maharaja. Maharaja juga melantik golongan pembesar yang benar-benar boleh menjalankan tugas mereka, kerana kuat atau lemah seorang Maharaja itu bergantung kepada pembesar yang dilantik ini. Jadi kuasa Maharaja sebagai kuasa ketua kerajaan dan ketua pemerintah, ketua negara itu sangat besar. Merangkumi aspek politik, ekonomi dan sosial. Maharaja sebagai ketua perundangan, ketua eksekutif dan juga ketua kehakiman. Di ketiga-tiga badan itu di bawah kuasa mutlak Maharaja. Maharaja dibantu oleh Jabatan Setiausaha Tinggi dan juga Majlis Tertinggi. Itu berlaku dalam proses peranan untuk melihat peranan Maharaja di China dari segi politik. Sangat luas dan merangkumi perkara-perkara penting, iaitu terutamanya 3 badan yang penting tadi saya sebut. Badan eksekutif, badan kehakiman, badan perundangan. Maharaja berkuasa dan membuat keputusan ke atas ketiga-tiga badan tersebut, dibantu oleh pembesar yang dilantik oleh Maharaja, sama ada di peringkat wilayah ataupun di peringkat pusat. Yang paling besar adalah pembesar utama di peringkat pusat, di Peking,
dan wilayah-wilayah itu ada pembesar-pembesar wilayah. Peranan maharaja dari segi politik juga, kalau kita lihat, maharaja berusaha untuk mempertahankan negara dari serangan luar dan berusaha untuk meluaskan empayanya. Hal ini dapat dibuktikan pada peringkat awal dinasti Qing. Maharaja Qing mendapat tentangan daripada keluarga Maharaja Ming yang berpusat di Nanking dan berjaya menewaskan pendatangan tersebut. Dan urusan mempertahankan negara dari serangan luar dan meluaskan empayar melihatkan tanggungjawab Maharaja Cina pada waktu itu. Jadi dari segi peranan maharaja, dari segi politik juga, kalau kita lihat, maharaja menguatkuasakan peraturan, misalnya mengadakan ataupun mewujudkan dasar isolasi ataupun dasar tutup pintu. Apabila maharaja melihat bimbang, maharaja merasa bimbang kepada perluasan pengaruh barat, pedagang-pedagang barat yang datang ke China, bukan hanya berdagang tapi mereka juga menyebarkan agama Kristian dan sikit sebanyak telah menggugat tradisi dan amalan masyarakat tempatan. Ini membawa kepada pengenalan dasar tutup pintu oleh maharaja. Dan itu menunjukkan peranan maharaja. Peranan maharaja itu ada kuasa untuk membuat keputusan tentang dasar-dasar negara. Jadi pada awal abad ke-19 dan awal abad ke-20, pemerintahan beraja di China di bawah pemerintahan dinasti Qing menyaksikan satu perubahan dalam dasar pemerintahan beraja. Jadi Maharaja Qing telah menjalankan dasar tutup pintu dan hanya membuka pelabuhan Canton sebagai tempat untuk pedagang-pedagang asing berdagang, dan mereka juga tidak dibenarkan ke Peking. Balik hari boleh, sehari saja pergi melawat balik. Dan mereka tidak boleh tinggal berhubung dengan masyarakat di tanah besar negara China. Jadi semua urusan perdagangan diuruskan melalui Kohong. Ini akan menguruskan hubungan dagang antara China dengan kuasa-kuasa barat yang lain. Ini kalau kita lihat, kuasa-kuasa barat ini memang berlomba-lomba untuk datang ke China untuk berdagang. Ini sebab banyak barang yang mereka perlu daripada negara China, sedangkan China tidak mahu barang-barang daripada kuasa barat ini. Ini membawanya kepada nanti Perang Candu Pertama dan Perang Candu Kedua, yang seterusnya menyebabkan berakhirnya nanti sistem beraja di China. Peranan kedua maharaja di China adalah dari segi ekonomi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kedudukan maharaja itu, peranan maharaja juga kalau kita lihat sama. Maharaja menguasai sumber ekonomi. Dari segi kedudukannya menguasai sumber ekonomi. Semua sumber ekonomi adalah milik maharaja. Tanah, rakyat itu sendiri sebagai buruh, pasaran, modal dan sebagainya, semua itu adalah milik maharaja. Jadi penguasaan ekonomi ini diperlihatkan dengan pengiktirafan tanah sebagai hak maharaja. Jadi aktiviti ekonomi yang dilakukan seperti pertanian, semua adalah menjadi hak milik maharaja. Maharaja akan melantik pembesar untuk menjalankan urusan ekonomi, untuk membantunya dari segi pentadbiran dan pemerintahan. Jadi penambahan dalam pengeluaran pertanian di tanah-tanah yang diusahakan akan menambahkan keuntungan kepada golongan pembesar dan tuan-tuan tanah. Tuan-tuan tanah. Jadi dalam masyarakat Cina melihatkan pekerjaan sebagai pedagang adalah pekerjaan ini, dan juga disebabkan oleh kedudukan pedagang adalah paling bawah dalam susun lapis masyarakat feudal di China. Masyarakat juga mengasihi aset ekonomi negara, menentukan kadar cukai, menentukan kadar timbangan, ukuran dan sebagainya. Jadi semua kegiatan perdagangan dinaungi oleh maharaja. Maharaja, jadi jelas kepada kita bahawa maharaja itu memainkan peranan dan dalam menguasai kegiatan-kegiatan ekonomi di China. Dan sebab segala kegiatan ekonomi itu akan memberi keuntungan kepada negara dan juga kepada maharaja itu sendiri. Melalui pungutan cukai, hasil daripada kegiatan pertanian, perdagangan dan sebagainya. Jadi pada masa yang sama dapat meningkatkan pendapatan cukai oleh maharaja China. Jadi maharaja China telah menghadkan, seperti saya jelaskan tadi, menutup pintunya kepada dunia barat dengan menghadkan perdagangan di Canton misalnya. Jadi jelas dari segi ekonomi, maharaja mempunyai peranan dalam menentukan dengan siapa mereka nak berniaga, bagaimana bentuk hubungan dagang itu. Ini semua itu adalah di bawah budi bicara maharaja. Jadi maharaja perlu memastikan ekonomi China sentiasa berkembang dan mampu memenuhi keperluan dalam negara, iaitu sesuai dengan pengamalan dasar tutup pintunya. Jadi jelas pada kita bahawa peranan maharaja China dari segi ekonomi bergantung kepada dinasti mana yang memerintah pada waktu itu. Ini sama ada kalau kita lihat dalam dinasti Ming mempunyai hubungan yang terbuka dengan negara-negara lain,
maka ekonomi China itu berkembang ni seluruh dunia ni sebab Maharaja Qingming menggalakkan aktiviti perkapalan ni, perdagangan antarabangsa. Dan keadaan itu berubah apabila diganti dengan dinasti Qing ataupun Manchu yang mengadakan dasar tutup pintu dan hadkan perdagangan itu hanya di pelabuhan tertentu saja, misalnya pelabuhan Canton, untuk membolehkan pedagang barat dan pedagang Cina berdagang, dengan dipantau, diuruskan oleh Ko Hong, satu pegawai yang dilantik oleh Maharaja Cina untuk menentukan hubungan dagang antara kedua-dua pihak barat dan juga negara Cina. Itu yang berlaku. Jadi para maharaja itu bergantung kepada dasar maharaja yang berkuasa pada waktu itu. Perkara yang ketiga berkaitan dengan peranan maharaja di China adalah peranan maharaja dari segi sosial. Maharaja seperti saya jelaskan sebelum ini mengamalkan ajaran Confucius. Jadi setiap individu harus memenuhi tanggungjawab bagi mewujudkan masyarakat yang harmoni. Maharaja taat kepada Tuhan, manakala rakyat akan taat setia kepada raja. Maharaja membagikan pentadbiran pusat kepada beberapa bahagian seperti Sekretariat Agung, Majlis Tertinggi yang dipecahkan kepada 6 badan menteri dan juga lembaga penapis yang dibantu oleh pembesar-pembesar yang dilantik oleh maharaja untuk mengawal dari segi sosial masyarakat. Dari segi hierarki sosial masyarakat itu dikawal oleh pembesar-pembesar yang dilantik oleh maharaja. Itu dari segi sosialnya. Dan kalau kita lihat, maharaja memerintah berdasarkan kepada maharaja adalah ketua agama. Maharaja Cina merupakan ketua agama yang diamalkan di negara Cina seperti Buddha dan juga ajaran seperti Confucius dan juga Taoisme. Jadi baginda bertanggungjawab mewujudkan rakyatnya, memastikan rakyatnya sentiasa mematuhi amalan agama yang dianuti di China dan memastikan kepercayaan mereka tidak dicemari oleh pengaruh luar seperti agama Kristian. Sebab tu mereka mengadakan dasar tutup pintu dinasti Qing, sebab mereka takut pengaruh agama Kristian itu akan menggugat adat resam masyarakat Cina seperti taat dan menghormati maharaja dan sebagainya. Kedua, maharaja juga adalah ketua adat dan juga adat rasam orang Cina. Memastikan alat kebesaran diraja sentiasa dijaga, lambang naga yang hanya boleh dipakai oleh maharaja dan juga kerabat raja sahaja. Itu antara perkara yang berkaitan dengan adat istiadat juga adat rasam masyarakat Cina. Dan satu lagi, kalau kita lihat, peranan maharaja juga dari segi sosial adalah berdasarkan kepada prinsip-prinsip Confucius, termasuklah yang kita jelaskan tadi, mandat daripada syurga itu. Jadi rakyat sentiasa patuh, tak setia kepada maharaja. Ini disebabkan oleh kepercayaan ini. Seperti Confucius itu juga menekankan konsep tak setia kepada raja yang membawa kepada keamanan dan kemakmuran. Mengikut ajaran Confucius, sesiapa yang berjaya mendapat mandat dari syurga akan berjaya menjadi pemerintah yang baik dan rakyat dapat menikmati kehidupan yang aman dan makmur. Sekiranya bencana alam berlaku menunjukkan bahawa maharaja tidak lagi mendapat mandat dari syurga dan dianggap sebagai penjenayah. Maharaja mesti memerintah negara berdasarkan prinsip-prinsip ajaran Confucius. Jadi memastikan setiap adat diraja dan adat rasam dipatuhi setiap masa. Seperti adat Kou Tao, itu adat bersujud di hadapan maharaja sebanyak 9 kali tanpa boleh melihat wajah maharajanya. Dan satu lagi kita lihat peranan maharaja di China dari segi sosial adalah maharaja juga adalah merupakan pemimpin intelektual bagi seluruh rakyat. Sebagai seorang maharaja yang cintakan ilmu pengetahuan. Jadi istana telah dijadikan sebagai pusat peperiksaan awam, di mana kerajaan Cina gunakan peperiksaan awam Cina ini untuk memilih kaki tangan awam untuk memegang jawatan-jawatan tinggi dalam kerajaan, seperti menjadi sida-sida atau pegawai kerajaan di peringkat pusat ataupun di peringkat wilayah. Itu cara bagaimana dari segi sosialnya jelas maharaja mempunyai peranan yang besar dari segi agama, dari segi kepercayaan, adat resam dan juga dari segi ilmu pengetahuan. Pelajar, akhirnya dari segi kesimpulannya, kita boleh buat beberapa kesimpulan berkaitan dengan institusi pemerintahan dan pentadbiran, khususnya pemerintahan beraja di China melalui apa dipanggil sebagai maharaja. Maharaja berkuasa mutlak dalam dan mempunyai kedudukan tertinggi dalam sistem pemerintahan di China. Maharaja China memainkan peranan penting, terutamanya mengawal keamanan dan mewujudkan keamanan serta ketenteraman dalam negara. Jadi pemerintahan maharaja membawa kemakmuran kepada negara China sebelum berlaku pertengahan abad ke-19 dan kekalahan China nanti dalam Perang Dunia Pertama memaksa maharaja China membuka pintunya kepada kuasa-kuasa barat.
Okay, ini akhirnya membawa kepada berlakunya revolusi 1911 yang menamatkan sistem pemerintahan beraja di China dan kemudian digantikan sistem pemerintahan bocorak republik. Dan selepas itu kita lihat sistem pemerintahan komunis, di mana ketua pemerintahannya adalah berjawatan yang dipanggil presiden. Jadi sistem pemerintahan beraja yang di China mula tergugat apabila berlakunya campur tangan kuasa barat, terutamanya apabila China mengalami kekalahan dalam perang Inggeris-China pertama ataupun perang Candu pertama dan Candu kedua pada tahun 1842. Okay. Jadi keadaan ini membawa kepada keadaan negara China yang semakin lemah dan kucak kacir ini mendorong kepada kebangkitan golongan pendidikan barat yang terusnya melancarkan revolusi pada tahun 1911. Jadi pelajar kena faham dalam isu pemerintahan dan pentadbiran berpusat dan wilayah di China diketuai oleh seorang maharaja yang mempunyai kuasa mutlak dari segi pemerintahan sebagai ketua eksekutif, ketua perundangan dan ketua kehakiman. Dan maharaja sangat berkuasa pada waktu itu. Ini kekuasaan maharaja itu disokong oleh kepercayaan rakyat kepada segi agama Buddha dan juga Confucius yang meletakkan maharaja itu paling tinggi dari segi kedudukan politik, ekonomi dan sosialnya. Dan kita lihat juga maharaja disebabkan itu maharaja mempunyai peranan yang besar dari segi politik, peranan ekonomi dan juga peranan dari segi sosial sebab kedudukannya yang jelas dari segi politik, ekonomi dan sosial tadi. Okey, itu yang saya boleh jelaskan. Ini berkaitan dengan isu pemerintahan dan pentadbiran dalam sistem beraja yang dipanggil sistem monarki di sebuah negara yang besar iaitu China. Okay? Dan ada banyak dinasti di China dengan rakyat yang begitu ramai. Perubahan itu jelas berlaku ni pada abad 16, 17, 18 dan abad ke-19 serta abad 20. Ini yang membawa kepada akhirnya wujudnya sebuah republik sosialis rakyat China yang ada seperti hari ini. Jadi jumpa lagi dalam sesi seterusnya untuk kita melihat perkembangan yang berlaku dalam tema 2 iaitu institusi pemerintahan dan pentadbiran. Selamat maju jaya, teruskan ulang kaji. Terima kasih.